Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid tingkatan 3 semua. Saya harap kamu semua dalam keadaan yang sihat dan juga ceria yang berada di dalam rumah tu. Okey, so pada minggu lepas saya percaya yang kamu sudah belajar tajuk 1 bersama dengan Cikgu Kamisah dan juga Cikgu Ismail. Pada tajuk lepas, apa yang kamu belajar adalah tajuk pakaian tradisional dan juga perhiasan diri. Dalam tajuk ini kamu belajar tentang definisi pakaian, jenis-jenis pakaian tradisional dan juga perhiasan diri dalam berbilang kaum dan juga etnik, dan juga kamu belajar tentang sumbangan tokoh budaya serta motif-motif yang ada pada perhiasan diri. So kat sini saya harap kamu dapat input yang berguna daripada hasil pembelajaran minggu lepas, dan cuba selesaikan tugasan yang diberikan oleh cikgu sebelum-sebelum ini dalam modul yang telah diberikan lah. So pada minggu ini kita akan ke tajuk yang seterusnya, bidang lain, iaitu bidang seni halus dalam tajuk seni lukisan. By the way, video ni based on buku teks PSB tingkatan 3. Semua ada kan? So boleh rujuk sekali dalam buku teks tersebut. Siapa yang tak ada boleh gunakan aplikasi Flickbook. Cikgu Ismail minggu lepas ada send file tu send link dalam grup Telegram kan. Boleh gunakan itu juga. Okey, kita akan ke bahagian intro pada muka surat 19. Bidang seni halus. Bidang seni halus tingkatan 3 memberikan penekanan terhadap 3 tajuk. Okey, kat sini murid-murid semua akan belajar 3 tajuk dalam bidang seni halus ni lah, iaitu pertama seni lukisan, seni catatan dan juga seni arca. Seni lukisan mengalurkan sejarah perkembangan seni lukisan tempatan dan karya lukisan kontemporari. Seni kontemporari ni dia adalah seni yang baru yang menggunakan pelbagai kaedah media dan teknik mengikut peredaran zaman lah. Okey, seni catatan memerihalkan aspek media, teknik, aliran serta pelukis dalam karya ini. Seni arca pula memberi tumpuan kepada definisi, sejarah, jenis dan kaedah penghasilan produk. So dalam minggu ni kita akan fokuskan kepada seni lukisan dulu sebelum kita sambung buat tajuk seni catatan pada minggu hadapan lah, insyaAllah. Okey, kita akan buka ke next page, muka surat 20. Kita tengok bahagian objektif pembelajaran. Okey, apa yang kamu akan dapat daripada pembelajaran tajuk 2 adalah mengalurkan sejarah perkembangan seni lukisan tempatan dan kontemporari. 2. Membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses penghasilan karya seni lukisan. Yang ketiga, menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik dalam menghasilkan karya seni lukisan dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Dan yang terakhir adalah mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni lukisan. So secara umumnya pelajar dapat tahu sejarah-sejarah pelukis tempatan di negara ini. Seterusnya pelajar juga tahu perubahan pelukis tempatan dari aspek aliran, gaya lukisan dari setiap era.
Seterusnya, pelajar juga akan dapat membezakan seni konvensional dan juga seni kontemporari. Okey, kat sini juga pelajar dapat explore lah dalam menghasilkan sebuah lukisan atau karya dengan menggunakan kepelbagaian media, apa saja teknik, dan kamu semua akan tahu lah cara menghasilkan karya kontemporari. Okey, muka surat sebelah. Seni lukisan adalah antara sebahagian hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Hal ini demikian kerana penghayatan terhadap karya seni dapat mendekatkan seseorang itu ke arah mengenali nilai dan identiti budaya masyarakat yang melahirkannya. So dari sini kita dapat tahulah bahawa dengan karya seni lukisan dapat mencerminkan kepribadian pengkarya yang berkaitan dengan nilai-nilai identiti budaya masyarakat tempatan. Sebab negara ni kan kaya dengan budaya dan agama kerana kita duduk pada satu kelompok yang memiliki berbilang kaum. Okey, faham kan? Okay, sejarah membuktikan bahawa lukisan sebagai sumber bernilai sejarah yang memberi makna seperti tertera pada dinding-dinding gua tempatan maupun pada tamadun Mesir purba. Jika tulisan dapat menyampaikan maklumat secara tersurat, lukisan pula boleh diterjemahkan secara tersirat kerana berkisah mengenai sesebuah kisah ataupun cerita. Okey, maksudnya dengan sesebuah lukisan mampu menyampaikan sesebuah cerita atau kisah di sebalik lukisan tersebutlah. Seni ini sebenarnya sudah lama mencapai satu tahap di mana hasil seni mampu menyampaikan mesej atau cerita yang boleh merentas zaman. Macam contoh tadi, lukisan gua. Okey, antara lukisan gua yang ditemui di Malaysia ialah di Bukit Tambun Perak, Gua Balambangan di Sabah dan Gua Niah di Sarawak. Kebanyakan lukisan di dinding gua menggunakan gaya yang sama, iaitu imej binatang digambarkan dengan pelbagai jenis kualiti garisan ringkas dengan komposisi yang hampir serupa, iaitu melintang dan dibuat secara seperti berkumpulan lah, serta menggambarkan pelbagai binatang yang menjadi buruan untuk sumber makanan mereka pada zaman tersebut. Okey, contoh lain seperti gambar karya Muhammad Hussein Inas yang bertajuk Malay Fisherman pada tahun 1963 yang menggunakan media pastel. Okey, kalau kat sini kita nampak sebuah gambaran figura lelaki tua dengan berpakaiannya. Kalau kita tengok memang gaya masyarakat tempatan. Di belakangnya pula menunjukkan sebuah bot atau sampan yang digunakan oleh nelayan. Daripada karya ini kita boleh tahulah bahawa sebenarnya pengkarya ini nak menyampaikan tentang suasana masyarakat tempatan yang mencari sumber makanan dengan melakukan kegiatan aktiviti nelayan. Okey, next page kita akan masuk ke persepsi seni, iaitu perkembangan sejarah seni lukisan tempatan. Di kat sini ada menunjukkan beberapa perubahan era lah, daripada era 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan yang terakhir era sekarang ini, iaitu era seni kontemporari. Okey, kita tengok pada era yang pertama, iaitu era 60-an. Okey, era 60-an, pengaruh gaya barat dengan aliran ekspresionisme dan abstrak ekspresionisme dalam kalangan pelukis yang melanjutkan pengajian ke luar negara yang menerapkan style tersebut dalam karya mereka. Okay, era 60-an ni boleh dikatakan penghasilan karya yang matang dari pelukis-pelukis Malaysia. Pelukis-pelukis Malaysia bukan sahaja menganut aliran ekspresionisme, malah lebih berani dalam aliran ekspresi, pop art, konseptual dan lain-lain lah. Contoh pelukis ni seperti ketibaan
Muhammad Hossein Enas dari Indonesia membawa era baru dalam aliran naturalis dengan melukis figura manusia kepada pelukis tempatan. Lagi Tai Hoi Cat yang pulang dari United Kingdom yang memperkenalkan lukisan aliran pengaruh baratnya lah. Pada era 70-an berlaku perubahan ke arah kesenian tradisi yang lebih mencerminkan identiti nasional daripada ketetapan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan dalam 1971 dan Seminar Akar-Akar Kesenian Pribumi pada tahun 1979. Masih mengekalkan gaya seni bondet barat di samping kesenian tradisi dan Islam sebagai sumber inspirasi dalam berkarya. Kalau boleh tengok pada era 60-an mereka lebih terpengaruh daripada gaya barat. Pada era 70-an mereka dah mula start mencari inspirasi daripada kebudayaan kita lah yang mencerminkan identiti nasional. Contoh pelukis daripada era 70-an adalah Reza Piadasa, Sulaiman Haji Esa, Chong Kap Kau, Tan Tiong Eng dan Joseph Tan. Mereka ni di antara pelukis yang menggagalkan dunia seni pada ketika itulah dengan membawa perubahan kesenian mencerminkan identiti nasionalis. Kita tengok pada era 80-an, kebangkitan seni Islam terselah. Hasil karya seni lukisan berkonsepkan Islam. Kepelbagaian style dalam mencari identiti yang mencerminkan nilai bangsa, masyarakat, budaya dan agama. Pada ketika itu masyarakat dah mula menerima Islam. Terdapat juga pelukis yang mendekatkan diri kepada subjek-subjek yang berkaitan dengan keadaan dan peristiwa yang berlaku dalam negara, warisan budaya serantau, sosial dan politik yang berkontekskan Islam. Pada era 90-an dikenali sebagai era pluralis, iaitu lebih daripada satu, lantaran kaya dengan kepelbagaian style, pendekatan dan makna. Pada ketika ini mereka sudah bersifat individual. Mereka tidak tertumpu kepada satu-satu kelompok, tapi banyak pecahan kelompok lain yang menggunakan gaya dan style yang berlainan. Contoh kelompok pelukis terdiri pada pelukis yang menggunakan seni tradisi, pelukis yang merujuk kepada estetika seni Islam, dan ada juga yang pelukis yang mengekalkan style seni barat. Mereka ni dah lebih bersifat individual. Pada sebelah tu ada karya Zulkifli Buyung yang bertajuk Lidi pada tahun 1962. Kalau kita tengok pada era 60-an, mereka terpengaruh dengan gaya barat, iaitu aliran ekspresionisme. Kat sini karya ni lebih bersifat nak menunjukkan emosi dalam budaya tempatan kita lah. Karya di bawahnya karya Ikan Kekek yang bersifat abstrak ekspresionisme oleh Jailani Abu Hassan. Pelukis ni masih mengekalkan style seni barat walaupun dah pada era 90-an. Kita lihat pada era seni kontemporari, iaitu era zaman kini lah. Penerimaan teknologi telah mengubah persepsi bahawa karya seni tampak tidak lagi terhad kepada penggunaan media, alatan dan teknik konvensional. Apabila dunia dah berkembang maju, teknologi pun kembang pesat, pelukis-pelukis tanah air sudah tidak lagi menggunakan teknik-teknik konvensional, iaitu teknik lama lah. Contoh macam kalau catan, dia dah tak lukis di atas kanvas ataupun kertas, tapi bagi seni catan kontemporari mungkin dipelbagaikan permukaannya, iaitu menggunakan permukaan kayu ataupun besi. Itulah seni kontemporari yang lain daripada yang lain. Penerokaan aplikasi media digital oleh pelukis tempatan telah menzahirkan pelbagai hasil karya seni kontemporari
melalui media campuran, media baharu, teknik hybrid dan teknik lukisan digital. Okey, untuk yang keempat-empat ni, media campuran, media baharu, teknik hybrid dan teknik lukisan digital, kita akan belajar pada next week lah. Okay, di bawah ni ada contoh-contoh karya kontemporari yang menggunakan teknik-teknik digital. Contoh pengkarya Muhammad Ikram Al-Hafiz Hashim, iaitu tajuk Digital Portrait Juliana. So lukisan ni menggunakan teknik lukisan digital yang dilukis di dalam software komputer. So seterusnya yang kat sebelah tu adalah pengkarya Hasnul Jamal Saidun, tajuk Proclaim Series. Yang ni menggunakan media campuran, itu cetakan digital, dawat pensil dan kolaj fotografi atas kertas dan kanvas. So di akhir pembelajaran, saya harap murid-murid semua kenal dan tahu serba sedikit berkenaan sejarah perkembangan seni tempatan di Malaysia, mengikut setiap era ni lah, era 60-an sehingga ke era seni kontemporari, iaitu era sekarang ini. Okay, seterusnya saya harap murid semua dapat tahu membezakan seni konvensional dan juga seni kontemporari. Kalau seni konvensional menggunakan teknik dan media lama, seni kontemporari menggunakan media baru, media dan teknik yang dipelbagaikan mengikut penerimaan teknologi di dunia ini. Itu saja daripada saya. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan.